Baik, pelajaran Nahu kita mulakan dengan hafalan dulu sebagaimana biasa. Pertama kita ingatkan huruf jazam ya sama-sama. Lam lamma alam alamma. Lam amar wad du'a lam nahi wad du'a. Ulang. Yang kedua huruf jazam dan syarat. In maman, mahma izma, ayun mata, ayana aina anna, aisuma kaifama. Ulang. Ya, yang ketiga huruf syarat yang lain. Iza lau, laula lauma, kullama lamma amma. Ulang. Empat huruf jar ya. Min ila an ala, fi balam, ruba kaf wauta, muz munzu hatta. Ulang. Nombor 5 huruf ataf ya. Wa fa thumma au am imma balla lakin hatta. Ulang. Ya, nombor 6 ya huruf apa dia? Huruf nasab ya. An lan izan kai, lam kai lam juhud, hatta au fa waw. Ulang. An lan izan. Ya, nombor 7 huruf nasab yang lain. Likaila, likai, lian, lialla, alla. Ulang. Likaila, likai. Ya, nombor 8 kana dan saudara-saudaranya. Kana amsa asbaha zolla, bata soro laisa, ma fatiha ma bariha ma infakka, ma dama ma zala adha. Ulang. Ya, nombor 9 inna dan saudara-saudaranya. Inna anna, lakinna ka'anna, laita la'alla. Ulang. Yang lain apa? Asmaul khamsah ya. Abuka, ahuka, hamuka, fuka zumalin. Ulang. Ya, lagi domir ya. Wa huma hum, ya huma hunna. Sambung. Anti, ana, nahnu. Lain daripada itu apa? Isim isyarat. Kalau dalam pelajaran Nahu muka surat 40 rujukan dia. Muka surat 40. Haza hazani haulai, hazihi hatani haulai.
Ini untuk isyarat dekat. Kalau untuk isyarat jauh, zalika, zanika, ulaika. Ulang. Tilka, tanika, ulaika. Ya. Cuba kita perhatikan huruf isyarat tu. Huruf isyarat tu jamak dia muzakkar dengan muannas sama ya. Jamak dia haulai muzakkar, haulai muannas. Ulaika muzakkar, ulaika juga muannas. Tu ya. Yang lain daripada tu apa? Isim mausul. Isim mausul. Allazi, allazani, allazina. Ini rujukan muka surat 41 ya kalau nahwu ya. Ulang balik, hal allazi, allazani, allazina. Allati, allatani, allati. Isim mausul ni penghubung, maknanya yang. Ya, dua yang, orang-orang yang. Ya. Okey, kita teruskan pelajaran nahwu kita. Ya. Muka surat apa sekarang ni? Ha? Ha, 50. Wajibul manzili 50. Wajibul manzili tu apa tu? Kita buat majhul kan? Fa'ala jadi sekarang kita buat majhul dulu. Dia punya ma'rufnya sebut dulu ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Jadikan majhul fu'ila. Fu'ilat, fu'ilta, fu'ilti, fu'iltu. Macam mana nak kenal majhul? Apa tanda dia? Depan dengan bawah ya. Kalau fa'a fu'i, ja'a ju'i, nasa nusi. Tu kita kenal macam tu ya. Sebab ya, majhul kalau kita tak kenal, kita tak boleh meletakkan makna yang betul ya. Sebab majhul dia ada di ya. Kalau ma'ruf kita tak boleh letak di, kena letak penambahan-penambahan yang bukan di. Contohnya bisa kata me, penambahan me, tak boleh di ya. Contoh me ya. Dan maknanya juga jauh. Antara ma'ruf dengan majhul tu jauh ya. Contoh perempuan gunakan bahasa telah mandi ia ya. Telah mandi ia. Siapa mandi? Telah dimandikan ia. Ya. Jadi tak tahu siapa mandikan. Kenapa tak tahu? Dah mati. Tak tahulah siapa mandikan ya. Telah dimandikan ia ya. Itu ya bahasa majhul ya. Sebab itu kadang kalau kita tak faham majhul ni, kita salah memberi makna ya. Makna majhul diterjemah makna ma'ruf ya. Baik, sekarang tengok keterangan ya.
Kata kerja dalam bahasa Arab selamanya pasti bersatu atau bersambung dengan domir. Domir ini mana subjek. Seperti saya telah pergi. Contohnya zahabtu tu maknanya apa? Saya telah pergi. Saya tu lah. Tak boleh bukan kita baca saya ana pergi zahaba. Ana zahaba. Ya. Tu salah, ya. Jadi zahab tu. Jadi yang akunya mana? Tu. Ya, madinya zahaba tu. Engkau telah pergi. Zahabta, bukan anta zahaba. Ya. Kami telah pergi. Zahabna tu, ya. Bukan nahnu zahaba. Ya. Fi'il madhi majhul juga dapat ditasrifkan sebagaimana fi'il madhi maklum di atas menjadi 14. Kalau fi'il madhi maklumnya 14, majhulnya juga 14 ikut, ya. Okey, tengok sebelah belakang latihan. Tasrifkan fi'il madhi maklum di bawah ini. Ini maklum, ya. Kemudian bawahnya tasrifkan fi'il madhi majhul di bawah ini. Jadi tasrifkan tu maknanya kita suruh uraikan atau pecahkan dia jadi 14. Ya. Baik, sekarang ya panduan dia kepada fa'ala tadi. Ya, fa'ala 14. Kalau zahaba kita boleh jadikan 14. Jadi bila pandang zahaba ni kita dah boleh nampak dia 14. Campur dengan majhul, ya, 14 campur 14 berapa? Dah 28. Macam tu lah. Baik. Sekarang ni fa'ala yang tadi 14 tadi fa'ala kita tukar jadi zahaba. Cuba buat macam mana? Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Ya. Kalau qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu. Apa makna zahaba? Telah pergi ia. Qara'a, telah baca ia. Jalasa, telah duduk ia. Raja'a, telah kembali ia. Fataha, telah buka ia. Akala, telah makan ia. Doroba, telah pukul ia. Mana'a, telah halang ia. Telah melarang ia. Mamnu, yang dilarang. Ni mana? Ya. Yang disebut mamnu tu daripada mana lah tu? Ya. Mamnu tu yang dilarang. Ya, dilarang, ya. Baik. Itu adalah madhi maklum atau madhi ma'ruf. Tasrifkan fi'il madhi majhul di bawah ini. Ya, makna apa dulu? Quri'ah, tambah di, telah dibaca ia. Putiha, telah dibuka ia. Duriba, telah dibukul ia. Ini lain. Su'ila, telah ditanya ia. Sama. Telah disoal ia. Umira, telah disuruh ia. Muni'a, telah dilarang ia. Zulima, telah dizalimi ia. Ulima, telah diketahui ia. Telah diketahui ya. Baik, ulima kalau kita jadikan 14 macam mana? Majhul, ulima.
ulima, ulima, ulimu, ulimat, ulimata, ulimna, ulimta, ulimtuma, ulimtum, ulimti, ulimtuma, ulimtunna, ulimtu, ulimna. Pandukan pada muka surat 50 tu. Ikut sama. Baik, satu lagi. Umira. Apa makna umira tadi? Telah disuruh, iya. Pecahkan jadi 14. Umira, umira, umiru, umirat, umirata, umirna, umirta, umirtuma, umirtum, umirti, umirtu. Ya. Jadi latihan fi'il madi maklum ni, ya, fi'il madi maklum ni, ambil ya zahaba, tandakan zahaba, jalasa dengan roja'a. Buat latihan. Latihan ya. Zahaba, jalasa, jalasa dengan roja'a. Pecahkan jadi tetap satu, jadi apa? 14. Jadi 14 ya. Buat sebelah kiri tu ada kosong tu. Maklum Ustaz. Ini yang maklum. Yang majul juga buat 14. Ambil satu ya, futiha, duriba, zulima. Zulima ya. Pecahkan juga 14 ya. Buat sebelah dia ya. Jadi maklum dengan majhul ya. Bila kita jumpa dalam Quran nanti, bila jumpa maklum, kita buat dia majhul. Biasakan ya, supaya tidak salah memberi makna ya. Dan kita perlu perhatikan kedudukan tanda dia ya, supaya jangan keliru antara madi dengan mudhari ya. Kadang ya, madi majhul, mudhari majhul ya, kita tak dapat bezakan ya. Kalau madi majhul, depan apa? Tanda dia, tanda depan bawah. Depan bawah. Qur'i, putih, duri, kan depan bawah tu ya. Kalau mudhari, depan atas lawan dia. Mudhari depan atas ya. Kalau mudhari, yaf'alu, yaf'alu, yuf'alu, depan atas, macam tu ya. Mudhari depan atas. Kalau madi depan bawah, macam tu. Baik ya, itu saja untuk nahu ya. Jadi latihan tu kena buat dalam masa cuti panjang ya. Baik, kita teruskan Al-Quran. Surah ayat 92. Baik ya, surah Ali Imran ayat 92. Baik, kita boleh mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ayat 92, dan kita masuk dalam juzuk yang keempat. Al-juz'u rabi'u, juzuk yang keempat. Bermakna kita sudah habis juzuk ketiga. Jadi juzuknya
Juzuk ketiga berakhir pada ya, Min akhirin. ayat 92 91. Ya. Sekarang kita lan tanalul birra. Ya. Okey, boleh teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Lan sekali-kali tidak akan. Salah lagi tu. Ya. Sekali-kali tidak akan. Terjemahan dia. Tanalu, kamu mencapai. Al-birra, akan kebajikan. Hatta, sehingga. Tunfiku, kamu belanjakan. Satu mengimpakkan. Mengimpakkan. Tulislah belanjakan sama-sama. Ya. Kamu belanjakan, okey? Mimma, daripada apa yang. Tuhibun, kamu cintai. Wama, dan apa jua. Macam mana nak kenal tu apa jua tu? Ya. Ada kaedah dia nanti. Min sya'atun fiku, kamu belanjakan. Min syai'in, daripada sesuatu. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah. Bihi, dengannya. Alim, amat mengetahui. Baik, ulang semula. Sekali-kali tidak akan. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak akan kamu mencapai akan kebajikan sehingga kamu belanjakan daripada apa yang kamu cintai. Wa ma tunfiku min syai'in, dan apa jua kamu belanjakan daripada sesuatu, fa innallaha bi alim, maka sesungguhnya Allah dengannya amat mengetahui. Yang kamu belanjakan, yang kamu sedekahkan, ya, apa juga yang kamu sedekahkan itu, ya, Allah amat mengetahui. Baik, sekarang ni nanti kita tengok pada kedudukan, ya, tata bahasa dia, ya. Baik, tanalu. Tanalu ni asalnya tanaluna. Asalnya apa? Tanaluna, disebabkan oleh lan. Lan tu namanya huruf nasab. Ya. Cuba sebut huruf nasab. An lan izan kai, lam kai lam juhud, hatta au fa waw. Bila datang huruf nasab, fi'il mudhari dihukumkan mansub. Apa? Mansub. Ya. Jadi lan tu apa? Nasab. Tanalu, mansub. Tanda mansubnya buang nun. Asalnya tanaluna. Buang nun kena sebut hasbun nun. Sebut hasbun nun. Hasbun nun tu mana buang nun. Ya. Kalau tak ada lan, asalah tanaluna. Macam itu gunanya huruf ni. Peranan dia atau kerja dia. Ya. Ulang balik. Lan huruf apa? Nasab. Tanalu, fi'il mudhari mansub. Fi'il mudhari mansub hasbun nun. Hasbun nun.
Dan sekali, lan harfu nasab, tanalu fi'il mudhari mansub hasbun nun. Hasbun tu buang nun. Sama juga depannya, tunfiku. Asalnya tunfikuna. Disebabkan oleh hatta. Hatta ni juga termasuk huruf apa? Nasab. Ada tak huruf nasab pada hatta? Cuba baca huruf nasab. Anlan, hatta, awfawo. Ada hatta tu. Jadi bila datang huruf nasab, fi'il mudhari yang ada nun akan buang nun. Jadi nak i'rabkan dia, hatta harfu nasab, tunfiku fi'il mudhari mansub hasbun nun. Ya. Cuba buat macam tu. Lama-lama setahun lajulah dia. Ya. Hatta harfu nasab, lagi tak, tunfiku hasbun nun. Ini baru tahap 1 ni. Tahap 2 panjang sikit lagi. Ini baru tahap 1. Okey. Perhatikan depannya, tuhibbuna. Nampak ada tak nun? Sebab tak masuk huruf nasab. Bila tak masuk huruf nasab atau huruf jazam, dia nun dia akan tetap. Jadi kalau fi'il mudhari yang ada nun disebut fi'il mudhari marfu. Sebut? Fi'il mudhari marfu. Itu fi'il mudhari marfu ni makna dia tak masuk huruf nasab atau huruf jazam. Disebutlah marfu. Nama dia. Ulang, tuhibbuna fi'il mudhari marfu subutun nun. Tadi hasbun nun. Ini subutun nun. Subut maknanya tetap. Subut tu makna tetap. Subutun nun, tetap nun. Ya. Ulang balik. Tuhibbuna fi'il mudhari marfu subutun nun. Subutun nun. Ya. Boleh tambah tak? Kerana tak ada huruf nasab. Boleh tambah. Tambah tahap 2. Ni tahap 1 dulu. Ya. Dia sebab dia tak ada huruf apa? Nasab. Dia tak ada huruf nasab, tak ada huruf jazam, ya. Jadi dia tetap nunnya. Kalau tetap nun disebut apa? Subutun nun. Kalau hilang nun, hasbun nun. Bahasa-bahasa tu nak kena tulis tu, ya. Kalau buang nun, hasbun nun. Kalau tetap nun, subutun nun. Ya. Subutun nun. Wa ma tunfiku, depannya lagi tunfiku. Asalnya tunfikuna. Hilang apa? Apa sebab? Manur apa pula? Adakah mau huruf nasab? Cuba saya mak balik. Ada tak mau huruf nasab? Termasuk huruf nasab. Ya. Tak ada. Dia huruf jazam dan syarat. Huruf jazam dan syarat. Ya. Cuba tengok nombor 2, huruf jazam dan syarat. Apa dia? In-ma-man. Kan ada ma tu? Ya. Cuba baca habis. In-ma-man, mahma izma, ayyun mata, ayyana, aina, anna, aisuma, kaifama. Ya. Jadi ini namanya huruf nasab, huruf jazam dan syarat. Huruf jazam dan syarat ini kerjanya juga menghilangkan nun. Macam huruf nasab tadi, hilang nun. Sebab itu tunfiku. Asalnya apa? Tunfikuna. Jadi kalau datang huruf nasab, fi'il mudhari disebut mansub. Kalau datang huruf jazam, fi'il mudhari disebut majzum. Sebut majzum.
Jadi ma harfu jazam wa syarat. Jazam wa syarat. Jazam dan syarat. Kemudian tunfiku fi'il mudhari majzum hasbun nun. Fi'il mudhari majzum lagi hasbun nun. Sama dengan tadi, kena buang nun. Bila kita dah hafal huruf tu, ya, mudah sikit, ya. Tak hafal pun kertas jangan hilang pun mudah juga. Tengok buku, tengok kertas tu, ya. Hasbun tu hazal fa. Hazal fa. Fa. Fun. Hasbun nun. Bukan ba, ya, fa. Hasbun nun. Subutun nun. Sabawota. Sa bukan sin, ya, sa. Sabawota. Bunyinya subutun nun. Bukan sin, sa. Subuh. Subutun nun. Ulang saya lagi, ya. Ma harfu jazam wa syarat. Tunfiku fi'il mudhari majzum hasbun nun. Kalau huruf jazam dan syarat, ya, dia ada jawab, ya. Kena cari jawab. Jawapannya fa tu. Fa innallaha tu jawab. Itu beza dia. Huruf jazam nombor satu, nombor dua huruf jazam dan syarat. Mana yang berkaitan dengan huruf jazam dan syarat, kena cari jawab syarat. Jawab syaratnya ialah apa? Fa innallaha tu, fa inna tu. Fa inna. Ya. Itu jadi jawab. Dan apa jua kamu belanjakan daripada sesuatu, jawapannya apa? Maka sesungguhnya Allah dengannya amat mengetahui. Ya. Ada amalan ajaran yang sesat ni, dia juga gunakan ayat-ayat Quran untuk meyakinkan pengikutnya. Dia membacakanlah ayat ni, ya. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak akan kamu mencapai akan kebajikan sehingga kamu belanjakan daripada apa yang kamu cintai. Ya. Maka tuan guru tadi tanyalah, Mat, engkau apa yang kau cintai? Apa yang kau sukai? Oh, saya suka cari harta. Ya. Salah, kata dia. Ya. Saya belanjakan harta saya. Salah, kata tuan guru ni. Yang ni pula, ya, cinta kebun. Ya. Yang ni cinta itu, cinta ini. Semua salah. Ya. Jadi apa yang sebenarnya, kata tuan guru tu, yang sebenarnya tahu tak apa yang kamu cintai? Yang kamu cintailah isteri kamu. Ya, itulah yang kamu cintai sebenarnya. Jadi isteri kamu yang kamu cintai kena belanjakan. Kena belanjakan. Belanjakan pada siapa? Ya, pada tuan guru. Faham tak? Ya. Jadi kena belanjakan pada tuan guru dulu, baru dapat kebajikan. Ya. Barulah kebajikan tafsirannya surga, barulah dapat surga, barulah dapat pahala. Ya. Ini kena hati-hati juga ni. Ya, ajaran songsang ni juga gunakan ayat apa? Quran. Ya. Jadi kita dah belajar macam ni, dah belajar harfiah ni, saya kena terangkan betul-betul, ya, kedudukan ayat ni, ya, apa yang perlu dibelanjakan. Ya, tengok kedudukan ayat ni.
Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Perkataan sekarang ni, sekali-kali tidak akan kamu mencapai akan kebajikan sehingga kamu belanjakan daripada apa yang. Tengok perkataan mimma. Perhatikan ya. Mimma daripada apa yang. Ma ni digunakan untuk yang bi ghairi aqil, yang tidak berakal. Ma. Ya. Sebab itu Allah gunakan perkataan ma bi ghairi aqil, mana ditujukan bukan yang berakal. Ya. Kalau yang dibelanjakan tadi, kata tuan guru tadi, isteri itu berakal tak isteri itu? Ada akal. Kalau ada akal, dia punya perkataan tuan tu, Allah tidak gunakan ma, dia gunakan man. Man, mimman. Ya. Sebab itu kena faham. Dalam belajar harfiah ni saya terangkan. Jadi di sini bukan belanja orang. Ya. Ini belanjakan apa? Harta. Harta. Sebab itu digunakan perkataan ma. Jadi besok kena faham perkataan ma tu untuk barang, ya. Untuk benda yang tidak berakal. Ya. Kalau benda yang berakal digunakan apa? Man. Di sini pun kita kena tahu, ya, makna dia atau bahasa dia, bahasa Arabnya, supaya tidak tertipu, ya. Ini, ya. Gunakan ayat Quran tapi untuk kepentingan diri, ya, mengikut nafsu, ya. Sebab itu di sini, ya, bila kita belajar harfiah, kita detailkan apa kedudukan sebenarnya ayat ni dan kegunaan huruf-huruf tu, ya. Dan dikatakan birra di sini ialah tafsirannya balasannya ataupun yang maksudkan syurga, ya. Sekali-kali tidak akan kamu mencapai pahala ataupun kamu mencapai surga Allah sehingga kamu belanjakan daripada apa yang kamu cintai, iaitu harta, ya, yang kamu cintai, kamu sedekahkan. Dan apa jua kamu belanjakan daripada sesuatu, sikit atau banyak, fa innallaha bi'alim, maka sungguh Allah dengannya amat mengetahui, ya. Baik, sama lagi. Kullut ta'am, tiap-tiap makanan. Kana, adalah ia, hilan, halal, li Bani Israel, bagi Bani Israel, illa, melainkan ma, apa yang, harrama, telah mengharamkan ia, Isra'ilu, oleh Israel, dalam braket Nabi Yakub. Israel di sini Nabi Yakub, ala, atas, nafsihi, dirinya, min qablu, daripada dahulu, atau sebelum pun boleh, ya, daripada sebelum, antunazzala, bahawa ia diturunkan, at-taurata, akan Taurat. Kul, katakanlah oleh engkau, faktu, maka datangkanlah olehmu, bitaurah, akan, ya, akan Taurat, fatsluha, maka bacakanlah
olehmu akannya, maka bacakanlah olehmu akannya. In kuntum, jika adalah kamu shodikin, orang-orang yang benar. Baik, ulang balik ya. Baik ya. Kita tengok pada kedudukan fi'il dulu. Ayat ni kita jumpa harrama. Harrama, telah mengharamkan ia. Fi'il madi. Ya. Kalau kita nak jadikan dia majhul, hurrima. Apa makna sekarang kalau hurrima? Telah diharamkan ia. Hurrima, telah diharamkan ia. Ya. Harrama ni berapa huruf? 4. Tak kira sebenarnya kalau 3 ke 4 ke 5 ke 6 hurufnya. Kaedah untuk kita pecahkan jadi 14 sama. Tambah depannya saja. Ya, kalau tadi fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kalau harrama, harrama, harramu, harrama, harrama, harramu. Ya, harramat, harramata, haramna, haramta, haramtuma, haramtum, haramti, haramtuma, haramtunna, haramtu, haramna. Ya, kaedahnya sama. Walaupun 3 ataupun 4. Sebab fi'il madi penambahan dia di akhir. Lepas harrama tu tambah tu ke ta ke macam tu. Ya. Jadi majhulnya macam mana? Hurrima. Apa? Hurrima. Kemudian depannya tengok. Tunazzala. Tunazzala. Tunazzala ni ya asalnya tunazzalu. Fi'il mudhari asalnya baris depan, baris dhammah. Kenapa ada baris atas? Tengok huruf. Huruf an. An ni termasuk huruf apa? Nasab. Ya. Termasuk huruf nasab. Cuba sebutkan huruf nasab sama-sama. An, lan, izan, kai. Lagi lam, kai, lam, juhud, hatta, au, fa, waw. Jadi bila datang huruf nasab, fi'il mudhari kena sebut mansub. Ya. Ulang. An harfu nasab. Tunazzala fi'il mudhari mansub. Apa tanda akhir? Bil fathah. Dengan baris atas. Bil fathah. Dengan baris atas. Ya. Itu fi'il mudhari. Bila datang huruf nasab, ya, maka dia mansub. Baik, soalannya, tunazzala ni mudhari ma'ruf ke majhul? Majhul. Ya. Ia diturunkan. Ya, tanda majhul tu depan atas. Ya. Baik, saya buat semula. Kullu ta'am, tiap-tiap makanan, kana, adalah ia hilan, halal, li Bani Israel, bagi Bani Israel. Ya, illa, melainkan, ma harrama Israilu ala nafsi. Ya, melainkan apa yang telah mengharamkan ia oleh Israel atas dirinya. Israel ni siapa? Nabi Yaqub. Bani Israel siapa? Keturunan Nabi Yaqub. Ya.
Dulu ya, Nabi Yakub ni memang dia tidak makan daging unta. Sebab waktu dia dah tua-tua makan daging unta, ya, pening kepala. Ya, mungkin ada darah tinggi kot. Ya. Ya. Jadi bila makan tu pening. Jadi dia tak makanlah daging unta. Jadi si Bani Israel ni pula, kerana moyang dia tak makan, dia pun ikut tak makan. Tapi masalahnya, dia tak makan pula dah jadi hukum haram pula. Dia haramkan. Padahal Bani Israel, dia hanya mengharamkan diri dia, bukan dia mengharamkan orang lain. Ya, daging tu halal. Ya, dia haramkan untuk diri dia sahaja. Alah, istilah kita senanglah berpantang. Bila kita sakit tak boleh makan tu, kita pantanglah. Pantangkan makan tu. Itu ya maksudnya. Tapi kepada anak-anak ni, keturunan ni pula bukan bahasa pantang lagi, haram. Ya, moyang kita dulu tak makan, jadi benda ni haram. Ya, ikut sunnah. Sunnah Nabi dia. Sebab Nabi dia tak makan. Ya. Itu agaknya dia ikut sunnah dia. Ya. Itu ya, bila Nabi Muhammad makan daging unta, minum susu unta, jadi dia tak boleh nak terima. Sebab itu bukan agama kenabian. Ya, kalau agama kenabian, dia tidak akan ya memakan daging unta. Itu yang dia tak boleh terima. Nabi Muhammad dia makan daging unta, minum susu unta, ya. Itu turun ayat ini. Tiap-tiap makanan sebenarnya asalnya semua halal untuk Bani Israel, kecuali yang Israel sendiri, Nabi Yakub sendiri, ya, dia tak makan atau mengharamkan untuk diri dia. Itu saja, ya. Oleh kerana dia ni buat hukum sendiri, akhirnya Allah pun turunkan Taurat menghukum mereka, lalu diharamkan. Jadi turun Taurat tadi, dalam Taurat tadi mengharamkan makanan yang diharamkan. Termasuklah daging unta, termasuklah lemak binatang. Lemak-lemak dia tu tak boleh makan, ya. Lemak-lemak dalam binatang, ketul-ketul lemak tu tak boleh makan, ya. Termasuklah ya binatang yang ya kaki bercantum, ya, kuku bercantum, ya. Mana yang kuku bercantum pun diharamkan, ya, kepada Bani Israel. Apa kuku bercantum? Ya. Lembu cantum tak kuku dia? Ulau tak? Ya. Kaki cantum tu tak nampak. Ya, kuku bercantum. Lembu bercantum tak kuku dia? Kambing bercantum tak? Ya. Unta kuku dia bercantum. Satu tak? Satu ya. Kuda kuku bercantum. Ya. Jadi tiap-tiap kuku yang bercantum tadi haram buat Bani Israel. Ini sebenarnya Allah hukum mereka, sebab mereka mengharamkan yang Allah halalkan. Lalu Allah pun letakkan hukum haram untuk mengazab mereka. Ya. Oleh kerana mereka tak nak ikut Injil, tak nak ikut Quran, ya, sedangkan Injil dan Quran menghalalkan semula, dia tak nak ikut. Dia tetap ikut dengan Taurat juga, haramlah sampai sekarang. Ya. Jadi mereka tak boleh makan sampai sekarang. Jadi bila kita tengok Quran sini, ya, yang haram tadi hanya untuk diri Israel saja, untuk diri Nabi Yakub sendiri, diri Nabi Yakub. Qabla an tunazzalat Taurah, sebelum bahawa ia diturunkan akan Taurat. Sebelum Taurat tu, ya, jadi diturunkan Taurat tadi barulah diharamkan. Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, fa'tu bi Taurah, maka datangkanlah olehmu akan Taurat, fatsluha, maka bacakanlah olehmu akannya, in kuntum shadiqin, jika adalah kamu orang yang benar. Di sini nak menerangkan bahawa tiap sesuatu yang kita katakan itu haram,
kena datangkan bukti. Bukti itu makna bukti daripada kitab Allah. Kalau kita katakan sesuatu yang haram dalam Islam, ya, benda-benda yang diharamkan atau binatang yang diharamkan, ya, kita kena datangkan dalil daripada Quran. Jangan kita lihat benda ini tak senang, haram. Tak senangnya, tak jijik, haram. Tak, ada tak dalilnya. Macam tu, ya. Sebab Quran, apa yang diharamkan, ya, jelas dibagi tahu. Itu kalau kaedah usul fiqh, tiap-tiap keduniaan, ya, asalnya ialah harus, kecuali ada dalil, ya. Tiap-tiap ibadat pula asalnya haram, kecuali ada dalil, ya. Apa yang dikatakan keduniaan, macam tadilah keduniaan, contohnya, ya, kita katakan antara lembu, ya, antara kambing, antara babi, antara, ya, bola sepak contohnya, ya, ini semua keduniaan. Jadi apa yang di situ yang ada dalil diharamkan, ya, tengok babi dalam Quran itu diharamkan, maka babi itulah yang kita kena jauhi, ya, tidak boleh makan. Itu dikatakan haram tu ada keterangan dia. Asalnya semua boleh. Sebelum datang arak dulu boleh, ya, sebelum tu boleh. Babi sebelum turun ayat Quran, sebelum turunnya haram, dibolehkan. Setelah turunnya hukum baru diharamkan. Macam itulah keduniaan. Tapi ibadat langsung tak boleh kita mengibadati apa-apa kecuali ada keterangan. Boleh kata ada keterangan ubudullah, sembahlah Allah, barulah kita boleh sembah Allah, ya, sebab ada keterangannya. Ya. Baik, dalam ayat ini ada satu kisah, satu cerita, ya, saya bacakan. Imam Ahmad, ia meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ada sejumlah orang Yahudi yang datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka mengatakan, wahai Abu Qasim. Kenapa Nabi dipanggil Abu Qasim? Bapa si Qasim, ya? Anak dia namanya Qasim, ya? Kami akan menanyakan 5 hal kepadamu. Jika engkau memberitahunya kepada kami, maka kami mengakui engkau adalah sebagai seorang Nabi, ya. Dan kami akan mengikutimu. Kemudian beliau mengambil janji dari mereka seperti Israel, mengatakan, ya, iaitu janji kepada anak-anaknya dengan kata-kata Allah ala ma naqulu wakil, ya, Allah atas apa yang kita katakan, dia Allah jadi saksi, ya. Ini tersebut dalam surah Yusuf, ya. Beliau bersabda, ajukanlah, ya, setelah dia memegang janji tadi, ambil janji itu, baru Nabi suruh katakan, ya, ajukanlah. Maka mereka pun mengatakan, beritahukanlah kepada kami tanda Nabi. Pertama soalannya. Beliau bersabda, meskipun kedua matanya tidur, tetapi hatinya tetap tidak tidur. Tanda Nabi itu, ya, matanya apa? Tidur, tapi hatinya tak tidur. Kalau perempuan macam mana? Mata tidur, hati pun ini tanda Nabi, ya. Mata tidur tapi hati tak tidur, ya. Jawapannya macam tu kata Nabi, ya. Beliau bersabda, meskipun keduanya matanya tidur, tetapi hatinya tidak tidur. Beritahukanlah kepada kami bagaimana janin boleh menjadi perempuan atau laki-laki. Soalan yang kedua. Lalu lanjut beliau, lanjut mereka lah, kata mereka. Nabi pun bersabda, katanya, kedua air mani laki-laki dan perempuan bertemu, jika air, ya, mani orang-orang lelaki itu lebih daripada air mani perempuan, maka akan lahirlah laki-laki. Jika air mani perempuan lebih banyak, maka ia akan lahirlah perempuan. Itu jawapan Nabi, ya. Selanjutnya mereka berkata, beritahukanlah kepada kami apa yang diharamkan Israel. Israel ini Nabi Yakub lah, ya, atas dirinya sendiri. Beliau bersabda,
ia menderita penyakit. Maknanya Nabi Yakub sakit masa tu, ya. Tetapi ia tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai dengannya kecuali susu ini dan itu. Imam Ahmad pula menyebutkan sebagaimana mereka mengatakan, yakni ia unta, lalu ia mengharamkan dagingnya. Mereka pun berkata engkau benar. Si Yahudi mengatakan benar, ya, yakni unta, lalu ia mengharamkan dagingnya, ya. Kemudian sekarang beritahulah kepada kami apa petir itu, petir, ya. Soalan Yahudi ni kepada Nabi ni, ya. Apa petir itu? Beliau bersabda, itu adalah salah satu malaikat Allah. Petir itu malaikat Allah, katanya, kata Nabi, yang diserahi, ya, awan. Di tangannya atau kedua-dua tangannya membelah dari api, yang dengannya ia menghalau awan dan mengiringinya ke arah mana yang diperintahkan Allah kepadanya. Lalu yang mendengar itu adalah yang terdengar tu suara apa? Ditanya. Lanjut, ya, mereka bertanya. Beliau pun menjawab terus, itu adalah suaranya. Suara siapa? Malaikat, ya. Serentak mereka menjawab, ya, engkau benar. Jadi berarti kalau ikutkan ayat ni, ya, suara petir itu adalah suara apa? Malaikat, ya. Sebab itu bila kita dengar petir, kita tak baca auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Kita baca yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati dalam surah Ra'ad, ya, ayat tu. Imam Malik meriwayatkan bila kita dengar petir, ya, kita baca ayat ni, yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Kita sebut malaikat di situ, ya. Yusabbihur ra'du bihamdihi, ya. Ia bertasbih oleh gunung oleh guruh dengan memujinya, ya. Wal malaikatu min khifati, dan malaikat-malaikat kerana takutkan kepadanya, kepada Allah, ya. Surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ayat berapa? Alah, carilah sendiri, ya. Ya. Dah pandai-pandai dah tu, ya. Cari yusabbihu, ya, mula dia. Yusabbihu ra'du, ya. Yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Bukan baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bukan, ya. Sebab dia bukan syaitan, ya. Okey. Kemudian apa lagi, ya? Setelah Nabi dah jawab yang itu adalah suara malaikat, ya, serentak mereka menjawab benar. Nabi pun kata benar. Apa ni mereka kata? Benar. Engkau benar ya Muhammad, kata Yahudi ni. Dan satu lagi yang masih tersisa, yang masih berbaki, iaitu suatu hal, jika engkau memberitahukannya, maka akan kami mengikutimu. Ini janji dia nak ikut Nabi ni. Dia soal Nabi. Jadi soalan yang terakhir, katanya, sesungguhnya tidak ada seorang Nabi pun melainkan ada satu malaikat yang datang kepadanya membawa berita. Maka beritahukanlah kepada kami siapa malaikat yang menjadi temanmu. Kata Nabi, Jibril. Jibril. Ya. Jawab beliau, Jibril. Ya, mereka berkata, Jibril? Kata Jibril lah yang menurunkan, yang turun membawa peperangan, pertumpahan darah dan seksa ataupun azab. Ya, dia adalah musuh kami. Si siapa? Kata si Yahudi ni, katanya, ya, Jibril tu musuh kami. Ya. Seandainya engkau mengatakan Mikail yang turun, Mikail yang biasa turun membawa rahmat, tumbuh-tumbuhan, hujan, tentu terjadi apa yang kami janjikan kepadamu, maka kami akan
ya ikutmu. Kalau Nabi kata yang mengiringnya Mikail, dia akan ikut Nabi. Ya. Soalan yang last sekali menyebabkan dia langsung tak boleh terima. Mana ada orang Yahudi nama Jibril? Ya. Tak ada nama Jibril. Ya, Michael adalah. Michael tu Mikail, ya. Tak ada Jibril. Jibril ni musuh dia. Ya. Itu yang turun surah Al-Baqarah dulu. Ya, kul man kana adwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Katakanlah oleh engkau ya Muhammad, barang siapa adalah ia musuh bagi Jibril, maka sungguhnya Allah telah turunkan, atau maka sungguhnya dia telah menurunkan ke atas hati engkau dengan izin Allah. Telah menurunkan wahyu ya ke atas hati engkau ya Muhammad dengan izin Allah. Ya. Ada pula manusia yang boleh musuh dengan apa? Malaikat. Ya. Dipicit di malaikat, ya, mampus semua. Ya. Bukan apa, kena hembus saja dengan Jibril, ya, habis satu kampung. Ya. Dia boleh musuh ya dengan Jibril. Ini kisahnya. Ya, yang dia tidak mau beriman dengan siapa? Nabi. Sebab yang mengiringi Nabi siapa? Jibril. Jibril yang mendatangkan azab katanya. Kalau Mikail tak apa, dia bawa rahmat. Ya. Masa turunkan kitab Taurat, Jibril Taurat. Taurat ni Nabi Musa dia dapat terus. Ya, semasa dia bermunajat dengan Allah 40 hari, dia tak ada dengan kaumnya, itu dia dapat daripada Allah. Ya. Sebab itu Taurat tu sekaligus dapat. Bukan macam apa? Quran beransur-ansur. Ya. Dia dapat sekaligus. Ya. Baik, kalau kita baca dalam ayat ini kata, maka datangkanlah olehmu akan Taurat, maka bacalah olehmu akannya jika adalah kamu orang yang benar. Mana setiap sesuatu yang diharamkan mesti ada keterangan. Kalau tak ada keterangan, ya, janganlah katakan dia haram. Ya. Salah. Samalah dengan kita, ya. Kalau benda yang haram ikut syariat, mesti dia ada nas atau keterangannya. Ya. Baik, kita sambung lagi. Faman iftara. Faman, maka barang siapa iftara, telah mengada-adakan ia, alallahi, atas Allah, al-kazibah, akan kedustaan, mim ba'di, daripada sesudah, zalika, itu, faulaika, maka orang-orang itu, hum, merekalah, az-zalimun, orang-orang yang zalim. Kul, katakanlah oleh engkau, Sadaqallah. Besok kalau kita tengok perkataan sadaqah tu fi'il madi. Tapi kalau fi'il madi itu berkaitan dengan Allah, kita jangan terjemahkan sebagai dia madi atau perbuatan menunjukkan masa. Kita keluarkan daripada masa. Macam madi kan masa lampau. Kita terjemah begini, maha benarlah Allah. Macam tu, ya. Katakanlah oleh engkau, maha benarlah Allah. Macam tu. Fattabi'u, maka ikutlah olehmu, millata Ibrahim, akan agama Ibrahim, Hanifah, yang cenderung lurus, wa makana, dan tidak adalah ia, minal musyrikin,
daripada orang-orang yang mempersekutukan. Baik, ulang semula. Faman iftara tadi, maka barang siapa musyrikin, orang-orang yang mempersekutukan. Baik, sama semula. Faman iftara, cuba tengok iftara. Pengen apa tu iftara? Fi'il madi. Apa? Fi'il madi. Ma'ruf ke majhul? Ma'ruf. Telah mengada-adakan ia. Kalau majhul, telah diada-adakan ia. Macam mana nak buat majhul? Cuba kira berapa hurufnya? Alif, fa, ta, ra, ya. Lima huruf. Kalau 5 huruf tak boleh. Macam tadi. Macam mana tadi? Uftira. Ya. Uftira. Cuba tengok. Uftira. Boleh? Tak boleh. Ya. Ufturi. Ufturi sebab dia lebih daripada 3 huruf. Ufturi. Ufturiya asalnya. Ufturi, ya. Bukan uftira, ya. Uftu 2 kali. Depan baru bawah. Ufturiya. Ufturiya. Faman iftara 'ala Allahil kaziba, maka barang siapa telah mengada-adakan ia atas Allah kedustaan min ba'di zalika, daripada sudah itu, wa ulaika humul zalimun, maka orang-orang itu merekalah orang-orang yang zalim. Sesudah jelas terang hukumnya, tapi dia adakan juga dusta terhadap Allah. Kata Allah haramkan, sedangkan Allah tidak mengharamkan, ya. Dialah orang-orang yang zalim. Dalam surah An-Nahli, ujung-ujung ayat surah An-Nahli, bahasa tu bagus, ya. Mereka mengatakan haza halalun wa haza haramun, bahasa dia. Ini halal, ini haram, litaftaru 'alallahil kaziba. Mereka mengadakan dusta terhadap Allah. Suka, ya, katakan ini halal, ini haram, ikut suka dia. Sebenarnya, ya, mereka adakan dusta. Tak ada pun Allah mengatakan, ya, haram ataupun halal, ya, tapi dia katakan, ya. Kemudian kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, sadaqallah, maha benarlah Allah. Fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutlah olehmu akan agama Ibrahim, hanifah, yang cenderung lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tiada adalah ia daripada orang-orang yang mempersekutukan. Jadi, ya, kita kena ikutlah, ya, jalan sunnah Nabi Ibrahim. Sebab itu apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu, ya, banyak jalan-jalan sunnah Nabi Ibrahim yang kita teruskan, ya. Haji contohnya sunnah Nabi Ibrahim, ya. Solat, rukuk, sujud, ya, ada pada sunnah Nabi Ibrahim. Berhitan, ya, mengandam misai, semuanya itu adalah, ya, sunnah Nabi Ibrahim. Potong kuku, itu sunnah Nabi Ibrahim semuanya, ya. Jadi kita ikut, banyak kita mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Itu dia kata milah Ibrahim. Jangan buat agama sendiri. Sekarang ada agama milah Ibrahim, ya, agama milah Ibrahim, ya. Dia punya kandungannya, semua agama tu disatukan. Yahudi, Nasara, Islam, tu milah Ibrahim, ya.
Nah, dia daripada seberang Indon ya. Beza dengan agama langit. Agama langit. Agama langit wallahu alam macam mana nak Pak pun Pak dia nak satukan. Nah, ya. Ya. Jadi yang milah tu dia nak menyatukan tu. Ya. Semua agama. Tu milah Ibrahim. Itu jangan ikutlah tu, ya. Kita suruh ikut sunnah dia. Macam mana Nabi buat tu, mengikut sunnah Ibrahim, itulah dia. Baik, sampai situ ya. Untuk akan datang kalau buat terjemahan tu sampai ayat 100 dulu kot. Tak? Boleh sampai 103 pun tak apa. 103. Buat terjemahan sampai 103. Ujung dia la'alakum tahtadun. Mudah-mudahan kamu terpimpin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billah.